Assalamualaikum dan selamat kembali ke FPV. Jadi berita kita minggu ni macam-macam betul lah, berita berlaku dalam industri otomotif. Tapi kebanyakannya tentang kereta elektrik lah. Jadi saya rasa minggu ni berita paling besar sekali ialah apabila pentadbiran Amerika Syarikat di bawah Presiden Joe Biden telah mengunjurkan satu package insentif untuk kenderaan elektrik ataupun kenderaan tenaga baru yang bernilai melebihi 100 bilion US dollar. Dan antara perkara-perkara penting yang melibatkan industri kereta elektrik itu sendiri sebenarnya ialah tentang insentif penjualan kereta lah. Jadi sebenarnya semasa Presiden Obama sudah ada insentif untuk 7,500 US dollar untuk setiap pembelian kereta elektrik di bawah harga tak silap saya 80,000, jadi itu dikekalkan. Tapi apa yang ditambahkannya ialah lagi 2,500 dolar untuk kereta-kereta yang dibina di dalam Amerika Syarikat, dan tambahan lagi 2,500 dolar untuk kereta-kereta yang dibina menggunakan tenaga buruh yang di bawah Persatuan Sekerja ataupun unionized workers. Jadi sebelum ini di bawah Obama, jumlah kenderaan yang dibenarkan untuk setiap pembuat ialah 200,000 unit. Maksudnya lepas pada 200,000 unit, syarikat tersebut tidak lagi layak untuk menerima insentif tersebut. Jadi dalam hal itu, dua syarikat lah yang telah mencapai tahap 200,000. Pertama sekali Tesla mencapai, kemudian General Motors mencapai, kerana General Motors ada Chevrolet Bolt dengan Volt yang agak popular di Amerika Syarikat. Jadi dua jenama ni sebenarnya dah tak boleh dapat dah. Tapi dengan peraturan baru ini, mereka akan terus mendapat insentif tersebut. Dan yang menariknya, bawah peraturan baru ini mereka tidak meletakkan had masa ataupun had jumlah volume. Apa yang mereka tetapkan ialah jumlah peratusan. Jadi insentif ni akan berakhir ataupun mula diturunkan dan dihabiskan apabila kenderaan elektrik dan hybrid, plug-in hybrid kalau tak silap saya, mencapai lebih daripada 50% angka jualan kenderaan keseluruhannya. Jadi angka jualan kenderaan di Amerika banyak dekat 15-16 juta setahun, mungkin lebih daripada itu pada masa-masa peak dia. Tapi apa maksudnya ialah lebih kurang 8 juta, bila dia mencecah lebih kurang 8 juta unit setahun BEV ataupun hybrid, maka setahun kemudiannya itu akan diturunkan ke 50% pada tahap yang sedia ada, dan kemudian tahun yang lagi satu turunkan 25%, kemudian baru habis. Jadi ini akan melibatkan tax credit. Apa yang mereka berikan ialah tax credit. Yang menariknya, tax credit ni kalau katalah maksimum 12,500 tu, walaupun anda punya katalah hutang tax tahun itu tak mencapai 12,500, masih lagi boleh dapat gunakan sepenuhnya. Tak pasti macam mana, mungkin tahun depan boleh tolak lagi, tapi you will get the full benefit lah of that additional tax credit. Dan selain daripada itu, mereka juga telah menawarkan satu lagi package untuk tax credit untuk syarikat-syarikat kereta yang membina ataupun retool kilang yang sedia ada ataupun membina kilang baru untuk teknologi new energy vehicle lah. Ini termasuklah pembikinan kilang bateri. Jadi ini akan lagi menjadi satu faktor penting, kerana bateri ini ialah salah satu bottleneck ataupun kekangan yang sangat besar sekarang untuk industri kereta elektrik ni, kerana banyak kita ada cukup kapasiti bateri untuk menghasilkan kereta elektrik. Kita tengok macam jenama Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, semua Porsche, semua sangkut kat situlah, Ford, General Motors, semua sangkut pasal tak cukup bateri capacity. Jadi ini akan menjadi satu package yang penting untuk membolehkan syarikat Amerika Syarikat mendahului, mungkin China lah, sekarang China dilihat sebagai pendahulu dalam industri otomotif elektrik ni. Dan juga kita tengok GM dengan Ford, nampaknya mungkin dia dah agak benda nak datang, jadi mula menghasilkan kereta-kereta yang menarik untuk elektrik, dan juga membayangkan plan mereka untuk bergerak dengan pantas kepada bateri elektrik ini ataupun new energy vehicle. Jadi berbalik kepada bateri tadi, kita tengok sekarang ni yang mempunyai kapasiti bateri yang cukup untuk menghasilkan
sejuta ataupun 2 juta kereta. Buat masa ni saya kata lebih kurang sejuta kereta lah, pasal Tesla memang sudah pun berjaya hampir menjual sejuta kereta pada tahun lepas, iaitu mereka menjual 700,000 lebih unit kereta pada tahun 2020. Ini menggunakan supplier yang sedia ada, dan tahun ini mereka mencadang mengeluarkan lebih daripada sejuta unit kereta lah, dan kelihatan mereka akan mempunyai bateri kapasiti tersebut. Dan Tesla sebenarnya menjangka akan mempunyai kapasiti bateri 3 terawatt 3 terawatt pada sekitar tahun 2030. Nak bayangkan 3 terawatt ni bermaksudnya kalau kita ambil kapasiti kereta bateri itu 100 kilowatt, mereka boleh menjana 30 juta kereta elektrik menggunakan 3 terawatt. Ini sangat besar. Jadi katanya mereka mungkin akan berjaya mencapai 1 terawatt sebelum 2025. Dan sekarang ni syarikat kita tengok kereta lain jauh lah ketinggalan di belakang. Dan Tesla juga dijangka akan menjadi biggest beneficiary yang dapat nikmat paling banyak sekali, kerana mereka mempunyai kapasiti menghasilkan paling banyak kereta dalam industri otomotif elektrik sekarang. Kalau mereka boleh menjual katalah 2 juta unit kereta tahun depan, dan mungkin 600-700 di Amerika Syarikat saja, jadi setiap kereta daripada 600 atau 700 ribu tersebut akan boleh mencapai 10 juta, 10 ribu, mendapat 10 ribu dolar tax credit. So ini tax incentive ni akan sudah tentu membolehkan Tesla menjual lebih banyak kereta lagi di Amerika Syarikat lah. Ini akan menjadikan satu masalah yang bagus untuk Tesla, in the sense that sekarang ni pun mereka tidak mempunyai production capacity yang cukup untuk memenuhi permintaan. Dengan adanya insentif 10,000 ni akan membawa harga kereta mereka bawah pada tahap 30,000 dolar sebuah unit, iaitu bawah daripada average selling price untuk kereta di Amerika Syarikat itu sekitar 32,000 US dollar. Dan memang Tesla pun mengatakan dia punya Model Y dijangka akan menjadi model paling popular di dunia by 2023. Dan kita tengok Model 3 mereka pun sudah menjadi kereta premium, sedan premium compact yang paling popular di dunia pada penghujung 2021, mengatasi angka jualan BMW 3 Series nombor 1 dan juga Mercedes-Benz C-Class. Seterusnya, ini ada berita Tesla lagi. Kita mendapati ada beberapa video tentang mega casting front end, bahagian depan, struktur depan Tesla Model Y yang kelihatan sedang dicuba production di Giga Texas. Itu satu kilang yang masih belum siap lagi pun. Mereka sudah pasang, install the Giga Press kat situ, dan nampaknya sudah mula menghasilkan front end one piece. Jadi nampak dah simpan kat sini, stacking dekat depan factory ni. Dan ini satu anjakan yang sangat besar, sangat penting. Bukan orang lain tak ada buat casting. Kalau kita tengok company macam BMW pun menggunakan casting banyak untuk dia punya suspension turret depan. Macam BMW besar lah, the whole macam wheel arch tu sampai ke suspension turret ialah cast in aluminium sejak BMW E60 yang Eagle Eyes dulu. Dan kita tengok banyaklah Jerman masih sudah mula menggunakan macam itulah, maksudnya suspension turret depan belakang, dan some of the chassis members cast aluminium. Tapi dia orang tak one piece, dia smaller pieces. Pasal one of the challenges of making this such besar punya casting ni ialah casting ni kalau dia tak betul-betul buat, maksudnya dia kalau dia masuk cair itu tak boleh nak pergi, dia punya logam yang cair itu tak boleh masuk ke dalam rongga mold tersebut dengan cukup cepat, dia akan menghasilkan bermacam-macam masalah, distortion lah, itulah inilah. So entah macam mana Tesla dah berjaya menyelesaikannya dengan menggunakan alloy aluminium yang baru dan juga Hydra punya giga casting machine. Jadi ini digunakan menggunakan, dikatakan di Texas ni menggunakan giga casting machine yang mempunyai clamping force sebanyak 60,000 tan, ataupun mungkin yang 80,000 tan. Kita tak pasti sebenarnya yang mana yang kita dah nampak ni, pasal dia orang tak ada beritahu. Tapi nampaknya kalau mungkin 80,000 tan lah. Tapi apapun, dia telah berjaya menghasilkan giga casting tersebut. Dan Austin memang dijangka akan membina Model Y, juga mungkin Model 3 dan Cybertruck. So di situ juga mungkin kita akan melihat beberapa lagi pembaharuan dari segi production. Kalau betul Tesla telah berjaya menghasilkan giga casting satu unit depan, front end, ini sudah tentu akan mengurangkan bilangan komponen stamp metal untuk depan tu kita dalam 300 lebih.
So ini akan mengurangkan saiz kilang mereka dengan begitu banyak sekali dan meningkatkan kecekapan penggunaan ruang dan juga kecekapan kilang dengan begitu banyak sekali. Dan dijangka katanya boleh menghasilkan 1,000 pieces satu hari, 1,000 piece sehari. So maksudnya 365,000 piece per gigapress. So kalau nak buat 1 juta kena ada 3 gigapress ataupun 4 lah, pasal dengan downtime and everything. Tapi target dia lebih kurang macam tu lah, untuk menghasilkan maksimum dia 100,000 piece. Kata ni menurut pakar-pakar yang mengetahui benda-benda ni, 1 gigapress besar tu mungkin menghasilkan 1,000 casting per day. So ini sudah tentu akan memberikan Tesla kelebihan dari segi cost untuk model mereka. Dan mungkin ini juga antara sebab kenapa Elon Musk kata Model Y akan menjadi model paling popular di dunia, mengatasi 1 juta unit jualan, mengatasi jumlah jualan model yang sentiasa popular seperti Toyota Corolla dan juga Volkswagen Golf. So ini akan menjadikan Tesla satu syarikat yang besar lah. Of course kita kena ingat Tesla punya target lah, ini Elon Musk cakap dia punya target lah untuk menjual 20 juta unit kereta setahun by 2030. Itu pasal kita tengok dia punya sasaran sebelum ni saya cakap untuk battery production tu ialah 3 terawatt. Jadi dia orang dah build additional capacity in anticipation of being able to do that. Dan ini penting bagi mereka kerana bila dia in this condition right now, bila semua government bagi all sorts of tax incentive, syarikat-syarikat lain mungkin tak boleh nak hasilkan kereta tersebut. Jadi Tesla lah yang akan churn out the cars and people will buy their product. Orang ni tak boleh buat, tak cukup battery capacity. So dia dah nampak masalah ni pasal dia mula awal. So itulah yang akan berlaku yang kita nampak. Dan kita tengok macam mana. Seterusnya, satu lagi berita besar ni. Jadi Ford telah melancarkan pickup truck besar F150 Lightning. Jadi ini merupakan pickup truck elektrik pertama untuk pasaran tempatan Amerika Syarikat lah, dan sudah berjaya mencapai 100,000 tempahan, deposit $100 dalam tempoh seminggu selepas dibuka untuk tempahan. Jadi Ford ni mempunyai satu strategi yang sangat unik, iaitu mereka tak skirt around. Dia tak macam hasilkan produk macam kita tengok Chevrolet Bolt ke Chevrolet Volt tu, dia macam doesn't look like part of the mainstream model. Macam Volkswagen pun sama, ID4, ID3 dia nampak macam separate. Macam this is the electric line, this is the current line, nampak separate. And macam Hyundai pula, dia orang memang go all out, tapi dia tak ada established nameplate yang besar-besar lagi. So dia pakai Ioniq 5 dengan Kia EV GT kan. So itu, tapi Ford pula dia menggunakan nameplate besar ni, atau model nama model yang besar, iaitu Mustang. Dia mulakan dengan Mustang Mark E. Jadi peminat-peminat Ford macam terkejut mungkin mereka menggunakan nama tersebut. Tapi itu telah proven to be popular, dan produk tersebut juga telah mendapat review yang bagus di Amerika Syarikat dan juga di tempat-tempat lain di dunia. Dan kini dengan F150 ni, nak tahu dia punya pentingnya seperti Ford ni, ini ialah produk yang paling laku untuk sejak 20 tahun. Dan inilah produk paling popular di Amerika Syarikat. Hampir tempoh yang sama juga. At least for the 10, 15, 20 years, memang inilah dia yang paling penting. Kerana di Amerika Syarikat, full size pickup ni ialah pasar yang paling besar sekali. Ford jual lebih kurang dalam 700-800 ribu unit setahun, pickup truck F150 sahaja. So this is the biggest money earner. So dia orang decide nak pergi terus masuk in the most important model, electrify. Dan yang menariknya, bila dia buat macam ni mungkin pada saya menjadi satu titik penting, mungkin menjadi satu titik penting dalam industri otomotif kereta elektrik ni. Kerana di sinilah berlakunya anjakan yang besar, di mana pembeli-pembeli kereta pickup truck ni dikatakan antara yang paling konservatif dan mungkin paling sukar untuk convert ke elektrik. Tapi kalau Ford berjaya melakukan anjakan ni, dan nampaknya macam berjaya lah, 100,000 booking dalam tempoh seminggu, ini mungkin akan menjadikan anjakan ke kereta elektrik ni dah tak dapat dipatah balik lah. Kalau pickup truck owners kat US move, dan yang lain akan ikut lah, SUV semua akan ikut lah. Sedan jangan risaulah, sedan dah dia punya nyawa-nyawa dia nak tamat dah. SUV, crossover semua akan ikut lah, membeli kereta elektrik, pasal the bias for SUV and crossover ni less konservatif dan bias for pickup truck. Yang menariknya lagi, Ford ni berkata dia memang pakar dalam menghasilkan pickup truck, telah berjaya mendapati sasaran dalam banyak aspek dari segi kapasiti ataupun spesifikasi untuk F150 ni. Antaranya ialah mempunyai jarak pemanduan yang besar, paling-paling tidak pun 400 km katanya, dan dikira 400 km ni sambil menarik beban lebih kurang 1 tan towing
dengan towing ataupun dengan beban dekat belakang 1 tan lah. Jadi dengan beban 1 tan mesti boleh mencapai lebih kurang 400 batu, 600 km lebih. Dengan kosong dia katakan boleh mencapai lebih pada 600 km lah. Bateri saiz kita tak berapa pasti, tapi katanya paling besar mungkin hampir sampai 200 kilowatt, yang kecil adalah 60 lebih kilowatt lah. Dan satu lagi ciri penting ialah kereta ni mempunyai banyak plug power outlet. So kalau awak kontraktor ke bisnes kecil ke tak tahulah apa, nak memerlukan plug untuk power tools, kat keliling kereta depan belakang semua ada plug merata-rata, so dia boleh digunakan untuk kerja. Terutama sekali kalau construction lah. Kalau beli bateri besar, that means you boleh run power tools tu berhari-hari, tak ada masalah lah. Kalau you tak payah ada generator, tidak kena bawa generator pula apa kan. So the whole thing is like a one unit package untuk orang yang memang gunakan pickup truck sebagai professional. So ini nampaknya memang satu yang tepat lah. Dan juga kalau kereta pickup elektrik kan, dia tak ada enjin, so depan tu sekarang jadi boot yang besar ataupun tempat simpanan barang yang besar, di mana mereka boleh menyimpan power tools mereka kat situ. So ini memang benda-benda ni memang tepatlah sasaran mereka, dengan reka bentuk, dengan itu, dengan ini. Nampaknya memang akan berlaku satu anjakan yang besar lah. Nampak macam Chevrolet juga akan cepat nak keluarkan dia punya Silverado. So ini akan kita kena perhatikan pasaran ni, kerana ini akan menjadikan ianya satu package yang penting. Dan juga lagi satu, berapa seriusnya Ford ni ialah dia menghasilkan yang dipanggil Lightning Pro ni nampak macam canggih, tapi sebenarnya ini kereta paling basic sekali yang disasarkan untuk commercial user lah. Maksudnya kalau awak kontraktor ke apa ke, yang pentingnya kereta ni tetap mempunyai semua power outlet, boleh digunakan, cuma bateri kecil sikit lah, di bawah 100 kW, mungkin ni dalam 70, 60 lebih 70 kW. Tapi apapun, yang lagi pentingnya kereta ni sekarang berharga $39,000. Kalau tadi kita tolak insentif tadi, kereta ni dah turun bawah pada $30,000, dan ini sudah tentu akan menjadikan ini lebih murah daripada Ford F-150 yang menggunakan enjin pembakaran. So apa yang akan berlaku kepada pasaran tersebut? Cuma yang kita nampak sekarang mungkin kekangan ialah maksudnya kalau biasa Ford jual 700-800,000 unit setahun, tahun pertama dia hanya kata boleh buat 50,000 unit sahaja. Saya rasa ini takkan cukup lah. Kalau harga cantik macam tu, kemungkinan 20 hingga 30% pembeli akan mula nak opt for the electric version, because it just makes sense commercially. It will just make sense financially and commercially. So dia akan nak, which means they'll need about 200,000, which they don't have the capacity for. Ford hanya dikatakan akan membina kilang bateri dengan SK Innovation, dan dia orang punya partner dia orang, sebanyak 240 gigawatt. Ini by 2030 lah. Jadi kalau kita tengok bateri kapasiti antara 600 hingga 100 kilowatt ni, dia orang mungkin boleh menjana 2.4 hingga 4 juta kereta elektrik by 2030. Tapi sama ada dia, saya rasa dia akan fokus yang awal untuk ni lah F-150 ni dengan Mustang ni. Sekarang hanya 2 model saja. So katalah Mustang dapat, I don't know, 200-300 ribu, the F-150 ni pun dapat 200-300 ribu. So mungkin dia orang boleh cope lah dalam masa maybe by 2025 tu, dia orang boleh cope dah lah in terms of the volume that is necessary. Tapi still akan ada kekangan. Tapi kalau by 240 gigawatt tu, dia orang boleh menjadikan keseluruhan dia orang punya global sales lah sebagai kereta elektrik. Pasal dia punya global sales saya ingat dalam about 2.5 million lah. Seterusnya kita ke China pula. Baidu telah melancarkan robotaxi service yang berbayar pertama di China. Di China ada beberapa syarikat yang telah sedang melakukan percubaan di berbagai bandar-bandar besar, Shenzhen, Shanghai, Beijing. Tapi ini yang pertama yang berbayar oleh Baidu. Baidu adalah syarikat tech yang terbesar di China. Dia semacam Google lah di China tu, pasal search engine lain tak boleh pakai kat China kan, hanya boleh pakai Baidu aja. Mapping pun dia orang pakai. So dengan menggunakan teknologi yang sedia ada, dia orang punya pakar GPS dia apa semua, dikatakan mereka telah berjaya menghasilkan robotaxi yang tidak memerlukan pemandu keselamatan di dalam kereta. Sasaran kenapa dia launch tahun ni ialah untuk prepare sistem untuk tahun 2022 lah, di mana China akan menjadi tuan rumah untuk Olimpik musim sejuk pada tahun 2022. Jadi kereta ni bukannya baru sebenarnya. Sistem ni setelah diuji sebanyak 10 juta kilometer katanya sebelum mereka yakin untuk menawarkan produk ini sebagai produk berbayar. Tapi ianya yang menariknya, dia orang sell it as a package with all the other services that dia orang offer. So dalam tu sekali boleh ada kupon untuk guna kereta tu lah, kereta
robotaxi mereka. So kita tengok macam mana ini akan popular. Jadi sistem ini dia dihasilkan dengan menggunakan kombinasi beberapa teknologi lah, LiDAR, radar, kamera, GPS, juga digital map, high definition map, dan juga memerlukan 5G punya communication lah, high speed communication. Ini penting untuk membolehkan kereta tu memberikan maklumat yang tepat tentang kedudukan dia kepada central command center. Jadi kenapa tak perlu ada pemandu keselamatan, ialah pasal 5G tadi lah. Jadi dekat central command center tu akan ada remote driver. Jadi kalau ada apa-apa masalah, remote driver dia akan assign kepada kereta tu dan dia akan take over dan pandu kereta tu lah ke tempat yang selamat ataupun menghantar penumpang tu sampai ke destinasi. Kita tak tahu macam mana lagi, kita tak belum ditunjukkan lagi lah. Jadi China ni antara syarikat negara yang paling agresif lah dalam menghasilkan sistem-sistem robotaxi ni, dan kita tak tahu sama ada mereka akan berjaya menghadap ke depan ataupun tidak, kerana di US juga ada company macam Waymo, sekarang dia tukar nama, saya tak pasti apa, dan beberapa syarikat lagi juga di Amerika Syarikat sedang mencuba program-program seperti ini. Tapi saya rasa di Amerika Syarikat jumlah bilangannya kecil sedikit, dan the regulators are more careful lah with dia orang punya allowing the system to operate even as an experimental basis. Tapi kita tengok apa yang akan berlaku. Of course Tesla menjanjikan robotaxi, tapi dia orang punya menggunakan pure vision dan tak ada geofencing. Macam ni masih ada geofencing lah, kawasan-kawasan tertentu sahaja. Tapi Baidu kata dia punya mungkin tak ada, still dalam kawasan tertentu, tapi mungkin less of a geofencing, kerana mungkin dia punya map dah banyak, saya pun tak tahu. Kita belum dapat detail dengan secara mendalam lagi, tapi nampaknya ini antara yang pertama lah yang menggunakan pembayaran. Okey, habis dah berita ni. Sekarang ni nak cerita sikit lah, ini saya punya pendapat pula untuk tahun ni. Jadi kat dalam dunia otomotif ni, sekarang nampak macam ada dua camp. Satu ikut Volkswagen, satu ikut Toyota. Satu ikut Volkswagen, satu ikut Toyota. Apa yang maksud saya begini, untuk Volkswagen, saya nampak approach mereka ialah mereka dah macam abandon ICE, terus commit 100% kepada bateri elektrik. Di mana Toyota pula dia tak mau abandon dulu. Dia kata dia akan terus hasilkan dan membangunkan teknologi ICE, teknologi hybrid, teknologi hidrogen, macam-macam lagi, sambil dia bergerak ke arah elektrik. Bukannya satu betul ataupun tidak. Jadi kedua-dua ni bukannya kita kata satu syarikat tak boleh buat elektrik, satu syarikat, sebanyakan syarikat kereta boleh menghasilkan kereta elektrik, cuma tahap macam manalah mereka bentuk mereka tu. Apa yang mereka sedang fikirkan sekarang ni, macam mana nak menguruskan aset-aset yang sedia ada ni supaya ianya tidak terkandas. Jadi perbezaan approach antara Toyota dengan Volkswagen ni ialah Volkswagen membuat keputusan untuk berhenti cut their losses. Maksudnya mereka akan mengharungi masalah aset terkandas ni sekarang. Apa-apa kilang enjin ni semua akan terpaksa kena ramp down cepat lah. Walaupun dah belanja banyak buat kilang enjin, nak kena ramp down cepat dan ramp up cepat battery production supaya boleh throw out electric cars, start producing electric cars in large numbers. Whereas companies yang ikut cara Toyota ialah dia orang try not to manage the existing asset supaya tak stranded awal. Tapi masalahnya siapa yang akan berjaya ni ialah bergantung kepada kadar anjakan ke dunia elektrik yang sedang berlaku. Dan saya rasa by 2025 kita akan nampaklah berapa cepat. Setengah orang kata dalam tempoh 10 tahun mungkin 80% daripada kereta, itu yang paling optimistik lah, akan menjadi kereta elektrik. Ini mengikut trend-trend yang kita lihat sebelum ni lah. Maksudnya dari segi perubahan daripada kuda ke kereta enjin pembakaran, daripada cellphone tak ada kepada cellphone, daripada smartphone tak ada kepada smartphone, semua berlaku dalam tempoh kurang daripada 10 tahun lah, ataupun kurang daripada 15 tahun paling-paling lama pun. So ini semuanya dilihat akan berlaku dengan agak cepat. Jadi kalau ianya berlaku dengan agak cepat, saya rasa mereka-mereka yang mengikut model Volkswagen ni akan lebih terselamat lah, kerana pasal dia dah cut dia punya losses sekarang. Syarikat ni kadang-kadang dia boleh, orang dah record dia punya losses sekarang, then the books will be cleaner later. Tapi kalau you lambat, maybe the books will be cleaner now but dirtier later. So makin susah dia nak manage dalam keadaan tu. Saya pun tak tahu sama ada mereka akan berjaya macam mana ataupun tidak. Pasal dia orang semua pun banyak orang pandai-pandai dan dia orang tahu, cuma dua approach yang berbeza lah.
Dan kita tengok dalam dua grup ni lah yang saya nampak yang ikut cara Volkswagen ni, jenama-jenama, of course the whole Volkswagen group lah, semua dalam tu lah, termasuk Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, semua ni the whole of the Volkswagen group saya rasa akan menganjak ke arah itulah. Dan selain daripada tu kita tengok Hyundai, Kia juga, Ford, Honda dah baru decide dia nak move all the way to electric, Mercedes-Benz, nampaknya General Motors dengan Ford, General Motors, Ford, dan juga Jaguar Land Rover. Geng-geng yang ikut cara Toyota ni of course semua Toyota, Lexus dan Daihatsu, dia punya anak syarikat penuh dia, dan juga sister company Subaru, dan ada big names yang serupa mengambil approach yang sama ialah BMW, nampaknya Mazda juga begitu. So ini dua approach yang menarik lah. Renault Nissan Alliance pula, dia macam antara dalam syarikat tu ada berbeza-beza lah. Saya nampak yang paling agresif sekali ialah Nissan, kemudian Renault dan Mitsubishi lah yang ketiga dalam kumpulan tersebut yang nampaknya aturan lah, banyak mana agresif. Dan untuk Stellantis pula kita nampak belah Eropah, maksudnya PSA Group dengan Fiat mungkin more agresif in terms of the shift to electric compared to Chrysler di Amerika Syarikat lah. Jeep Chrysler nampak macam lambat sikit, tapi apapun itulah dia dua approach. Dan awak rasa yang mana satu yang akan lebih berjaya? Tolong share komen pendapat kat bawah ni. Dan yang terakhir sekali saya nak rant sikit tentang kita punya policy kereta elektrik lah. Apa yang saya nak lihat berlaku. Kita boleh sembang, awak boleh beritahu lah awak punya setuju ataupun tidak. Jadi pada saya, apart from insentif untuk menghasilkan jualan new energy vehicle di Malaysia, kita juga perlu fokus kepada asas yang kukuh untuk industri kereta elektrik ni. Seperti yang kita lihat secara globalnya sekarang, apa yang menjadi rebutan ialah bahan asas, iaitu nikel, kobalt, lithium, semua bahan-bahan berasas untuk menghasilkan bateri yang orang tengah rebut. Itu pasal Indonesia sekarang menjadi tumpuan kerana mereka mempunyai banyak nikel. Tapi kita tak banyak bahan-bahan asas ni. Tapi apapun kita masih lagi perlu menghasilkan foundation, because ini foundation. Selain daripada bahan asas, kita juga kena foundation untuk menghasilkan bateri dengan cukup banyak. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah lah, kerana kalau tak cukup bateri, kita akan ada kekangan untuk penghasilan kereta elektrik. Macam kita nampak sekarang tu, ya, semua tengah berebut, scramble, nak buat kilang baru dan nak cari sumber baru. Jadi macam mana kita nak cari akses kepada bahan mentah ni? Kita mungkin tak ada, saya tak tahulah, tak nampak lagi orang cerita pasal lombong nikel ke, lombong kobalt ke, lombong lithium kat Malaysia ni. So mana kita nak cari? Jadi salah satu cara kita boleh mendapatkan bahan-bahan asas ni ialah dengan memulakan Malaysia, menjadikan Malaysia sebagai pusat kitar semula bateri lithium ion ataupun bateri terbaru, teknologi terbaru ni. Ini saya rasa satu langkah yang penting, kerana untuk jangka masa panjang lah, buat masa sekarang ni kita belum lagi memerlukan benda ni sebenarnya. Tapi apa yang kita boleh lakukan, kenapa saya rasa kita patut masuk ke situ? Kerana precisely because ini masih lagi jauh. Maksudnya teknologi untuk recycling of battery di belakang, dia mengikut belakang, dia bukan di depan. Teknologi menghasilkan bateri, dia macam kata ke belakang, pasal belum orang nampak lagi keperluan. Ada beberapa syarikat sedang fokus kepada bateri recycling, tapi belum banyak lagi, betul-betul banyak dia punya minatnya kat situ. Jadi kita boleh masuk, pasal teknologi itu masih lagi agak rendah lagi. Jadi mungkin kita boleh menjana teknologi yang sama untuk tujuan tersebut. Apabila kita boleh menghasilkan ataupun boleh recycle bahan-bahan mentah tersebut kembali kepada kualiti yang boleh digunakan untuk bateri, ini akan memberikan kita self-sufficiency, little bit lah, mungkin sedikit, mungkin banyak, in terms of the raw material untuk kita punya own local battery industry. So ini benda yang akan penting, kerana kita tengok antara isu-isu besar yang dibincangkan sekarang ialah bagaimana bateri itu tersebut menggunakan bahan-bahan mentah yang banyak dan diperlukan, dan mungkin menggunakan proses-proses yang tidak begitu mesra alam. Jadi recycling ni akan membantu mengurangkan risiko-risiko tersebut dan juga kos-kos tersebut, dan juga kesan kepada alam sekitar. Jadi dijangkakan mungkin by 2030 isu ni akan menjadi sangat penting lah. Pasal kalau dah demand untuk kereta elektrik tu dah naik berpuluh-puluh juta, dan berapa banyak lombong nak korek ni, nak cari nikel, kobalt, boleh ke jumpa, cukup ke tidak? Jadi by 2040 dikatakan kita dah probably dah ganti semua kereta elektrik ni. Even the most conservative says 2045, 2050, most of the cars sold on planet Earth will be pure electric lah. So by that time kita kena dah sampai satu tahap di mana kita dah tak perlu lombong 100% bahan asas yang diperlukan untuk menghasilkan bateri ni. Mungkin hanya 15%
ataupun 20% saja dilomongkan, di mana yang lain semua dari kitar semula. Jadi kita kena tengok long term sikit, dan saya rasa kat sini kita kena masuk awal. Dan satu lagi kenapa saya katakan penting untuk recycling ni, kerana bila kita tengok bateri kereta, maksudnya apabila dia dah tak cukup bagus untuk kereta, sebenarnya ia masih lagi bagus. Maksudnya bila dia tak boleh mencapai battery health 70%, dia dah tak cukup bagus untuk kereta. Tapi ianya masih cukup bagus lagi untuk battery pack rumah ataupun battery pack grid. Jadi battery pack rumah dengan battery pack grid ni ramai orang terlepas pandang. Ia sebenarnya satu komponen yang sangat penting dalam kita punya adoption ke teknologi kereta elektrik ni. Mari pernah dengar kan Akio Toyoda kata kalau semua orang charge bateri kereta dia orang satu masa, habis blackout. Grid akan overpower, blackout. Extra demand, blackout. Betul dia tu. Jadi antara benda yang perlu ada ialah bateri. Jadi setiap kereta elektrik yang dijual di Malaysia patutnya datang dengan insentif untuk battery pack sekali, home battery pack. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana bila kita balik rumah kita nak charge, jadi battery pack tu kalau semua orang ada battery pack, dia akan mula draw power daripada battery pack terus. So there's no immediate surge in demand from the grid. Dan yang keduanya, dengan adanya battery pack ni, kalau katalah sebagai contoh, mungkin 20% daripada mereka-mereka yang membeli kereta elektrik ni mungkin yang duduk dalam apartmen, so dia takkan ada battery pack. Atau mungkin apartmen blok akan kena pasang battery pack centralized, kita pun tak tahu. Mungkin benda-benda itu kita kena fikirkan di masa depan. Tapi apapun, kalau ada mereka-mereka yang tidak mempunyai battery pack dan ada spike in the grid, all this little battery pack boleh jadi micro picker plant untuk membantu additional support, the additional demand tu. So ini satu benda yang sangat penting, the battery recycling tu saya cakap sangat penting. Dan juga industri bateri ni dia bagusnya ialah kadang-kadang kita mungkin tidak mampu untuk menjana the basic research untuk menghasilkan new chemistry, tetapi apa yang kita boleh buat ialah battery management software, battery management system, kerana itu juga satu benda yang penting. Ini antara benda yang penting sekarang yang akan menjamin kelangsungan ataupun lamanya hayat bateri tersebut dan prestasi bateri tersebut. Ini mungkin unik negara ke negara, bergantung pada keadaan iklim. Sebab di Malaysia ni mempunyai humidity yang tinggi, suhu yang tinggi, so mungkin ada keperluan-keperluan khas yang kalau kita pakar, jadi kita boleh menjadi pakar untuk tropical battery usage. So kita kena cepat sekarang ni masuk sekarang di situ, focus on tropicalization of these new batteries and develop our own technology on tropicalization of this new technology of electric batteries, battery electric cars, supaya kita boleh menjadi pelopor. Kalau tidak, nanti kan kita akan ketinggalan. Thailand dah mula, dia orang mungkin nak fokus kepada manufacturing saja. Kita tak tahu ke mana dia orang nak pergi dengan benda tu. Tapi kita, saya rasa, because kita ada aspirasi untuk menghasilkan industri otomotif tempatan, kita kena cari benda yang kita boleh jadi kuat dan kukuh selain daripada just manufacturing and contract assembly, because that I think has create more additional value than just contract assembly. So yep. Untuk TNB pula, bila kita cerita tadi tentang grid battery dan home battery ni, jadi TNB jangan risaulah. Saya rasa TNB mungkin takut juga kan, wah semua orang ada solar nanti, semua orang ada bateri nanti. Sebenarnya dia orang kena treat benda tu as, macam saya cakap tadi, micro picker plants. Kalau dia orang tak nak ada bateri picker plant macam kat Australia, dekat US kan dia orang banyak build grid scale battery, assume this as a micro picker plant. Jadi TNB should develop the energy technology ataupun energy distribution technology in terms of the new software of how to become an energy exchange company as much as an energy generation and distribution company. So jangan fikir sebagai grid dan sebagai generator aja. Fikir TNB should transform themselves into an energy exchange company. So these are some of the things yang saya rasa saya nak tengok. Dan macam mana awak ada pendapat lain? Ada pakar-pakar ni lebih pandai, boleh kongsikan kat sini. Saya bukan saya pandai, tapi saya nak mencetus perbincangan. Okey. Sampai situ aja celoteh saya kali ini dan berita-berita kita. Kalau suka, tolong tekan butang like. Tolong kita sikit, subscribe, kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.